Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamim Adana binti Muhammad Anwandi akan membentangkan bagi tajuk hubungan etnik. BID ni adalah Masyarakat Madani Pemangkin Insani dan tajuk kami adalah Guru Insani Pemangkin Madani. Okay, kita pergi pada slide seterusnya. Okay, kita terus kepada konsep dulu. Apa yang dimaksudkan dengan guru insani? Guru insani bermaksud guru bukan sahaja mempunyai pengetahuan dan kecekapan dalam bidang akademik, tetapi juga mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang baik. Itu yang saya highlightkan, iaitu mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang baik, bukan sahaja dalam bidang akademik, seperti kesabaran, empati dan keperhatian terhadap murid-murid mereka. Itu adalah antara sifat-sifat kemanusiaan yang baik. Okay, seterusnya kita pergi pada apa yang dimaksudkan dengan pemangkin generasi madani. Okey, pemangkin generasi madani bermaksud guru merupakan ejen yang memacu dan membantu membina generasi muda yang bertanggungjawab, berdaya saing dan beretika. Pemangkin generasi madani iaitu ejen, kita guru sebagai guru ni menjadi ejen bagi memacu ataupun menggerakkan generasi muda kepada ke arah yang bertanggungjawab, berdaya saing dan beretika. Dalam konteks ini, madani merujuk kepada sifat-sifat kesusilaan dan kepribadian yang terpuji dalam masyarakat. Itu maksud madani dalam tajuk kami ini. Okay, seterusnya kita pergi kepada konsep slogan Guru Insani Pemangkin Generasi Madani, yang bermaksud bahawa guru merupakan individu ataupun ejen yang berperanan besar sebagai penggerak atau pemangkin dalam pembentukan generasi madani ataupun kesusilaan yang baiklah, yang berkualiti dan bertanggungjawab. Jadi konsepnya adalah untuk bagaimana nak kita sebagai guru menjadikan seseorang individu ataupun murid kita penggerak dan pemangkin dalam generasi madani. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa keseluruhan tajuk based on BID yang diberi. Jadi konsep keseluruhannya adalah slogan ini menekankan ataupun Guru Insani Pemangkin Madani ini menekankan peranan penting guru dalam membentuk dan membangunkan generasi muda yang berkualiti dan bertanggungjawab, yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan madani sebagai landasan utama dalam hidup. Jadi keseluruhannya gurulah peranan kita akan lihat selepas ini, peranan guru dalam membentuk generasi muda kini supaya yang berkualiti. Okey. Setelah kita selesai pada konsep Guru Insani Pemangkin Madani, kita akan lihat bagaimanakah cara ataupun langkah ke arah Guru Insani Pemangkin Madani. Jadi di sini saya berikan 6 peranan guru untuk pemangkin madani kita. Okey, peranan yang pertama, peranan guru bukan sahaja hanya tertumpu dalam bilik darjah saja. Yes, bukan dalam bilik darjah saja, tetapi guru turut diperlukan dalam masyarakat seperti isu ekonomi, alam sekitar dan sosial. Yes, betul. Guru bukan saja dalam bilik darjah tetapi di luar juga, mengenai isu ekonomi, alam sekitar dan sosial sejagat lah. Jadi menurut Dr. Muhammad Syihajuan Idik, selain peranan guru dalam komuniti setempat, sebentar maksudnya di sekolah ataupun di sekitar sekolah, guru juga harus peka dengan isu masyarakat. Yes. Contohnya isu masyarakat di sekeliling sekolah ke kan, masalah-masalah yang timbul lah. Dan memetik daripada Dr. Muhammad Syihajuan ni, dia kata bukan sahaja di dalam tapi perlu di seluruh dunia seperti di Nigeria dan Somalia. Macam mana pendidikan di sana nak dibandingkan dengan di sini kan? Macam tu. Okay, seterusnya kita pergi kepada peran yang kedua, pelibatan guru sebagai warga negara global ataupun global citizen. Betul? Adalah dapat melahirkan guru yang bertanggungjawab menyelesaikan isu yang dialami oleh masyarakat. Yes, guru bukan sahaja kata menyelesaikan masalah dalam bilik darjah, tapi masyarakat juga. Okey, macam contohnya kenapa murid ni tak dapat hadir, mungkin ibu bapa mereka. Situ dah kita dapat selesaikan isu dalam masyarakat lah. Pendekatan tersebut penting, yes, penting bagi melahirkan murid yang bersedia dengan dunia sebenar. Betul. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada peranan ketiga. Okey, dalam latihan perguruan, betul, setiap guru sudah ditengahkan dengan amalan nilai profesional. Betul.
yang dapat membantu guru untuk memahami setiap pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Namun, sebagai guru insani dalam topik ini, sebagai guru insani, kita harus mengembangkan aspek kecerdasan emosi dalam kalangan guru bagi menangani isu pendidikan yang berlaku pada masa kini. Maksud saya di sini adalah mengembangkan aspek kecerdasan emosi. Maksudnya, kita sekarang mengalami pelbagai masalah, boleh cakap mental. Jadi sebagai guru yang insani, kita perlu mengembangkan kecerdasan emosi, terutamanya dalam kalangan guru. Dengan selepas ini kita akan bincangkan isu-isu yang dialami oleh guru, dengan isu-isu yang ada selepas ini yang akan diceritakan. Jadi kita perlu bijak dalam mengawal kecerdasan emosi kita, terutama bagi isu pendidikan yang berlaku pada masa kini lah. Contohnya saya bagi sikit isu pendidikan kini. Murid-murid didedahkan dengan pelbagai maklumat di media sosial dan sebagainya lah. Jadi guru perlu, orang kata, perlu atur emosi mereka, perlu atur stres mereka sendiri. Okey, peranan seterusnya dalam guru insani pemangkin madani, kita harus melihat tentang peranan guru dalam usaha memahami hasrat dan aspirasi negara. Dalam melahirkan masyarakat madani. Guru bukan saja kita faham dalam bilik darjah, tapi kita perlu faham satu konsep aspirasi negara, untuk melahirkan masyarakat madani. Hal ini seiring dengan peranan sektor pendidikan yang berkait rapat dengan perubahan yang berlaku dalam negara, yakni melahirkan masyarakat madani yang akan menganggotai masyarakat yang beradab selain maju dalam pemikiran. Sebab peranan guru besar, kita ingin melahirkan masyarakat yang beradab dan maju dalam pemikiran mereka. Itu konsep kita ingin ketengahkan lah. Okey, kita pergi kepada peranan kedua terakhir. Guru insani tidak wajar memisahkan diri dari tanggungjawab asasi, iaitu menerapkan adab dan akhlak. Ini bagi membina kesempurnaan aspek keramah insaniah sekaligus merealisasikan usaha kerajaan pendidikan Malaysia, iaitu membentuk anak murid yang baik lagi cerdik, iaitu murid ABC. Jadi kita nak kata di sini, guru insani perlu bertanggungjawab dan berperanan dalam menerapkan asasi adab dan akhlak. Sebab kita, kerajaan sekarang mengetengahkan murid ABC, iaitu anak murid yang baik lagi cerdik, ABC. Jadi kita bagaimana caranya hanyalah dengan menerapkan adab dan akhlak. Sebab murid yang baik insya-Allah cerdik. Okey, bagi peranan yang terakhir, kita akan lihat peranan terakhir. Jadi peranan yang keenam dan yang terakhir, guru yang berjiwa insani, luhur budi pekerti serta berdedikasi mampu menjadi pemacu penghasilan generasi madani, sekaligus wadah membina peradaban bangsa yang hebat dan unggul. Jadi di sini dapat dilihat guru yang berjiwa insani dan berbudi pekerti, adab dan akhlak mereka mampu menjadi orang kata penggerak melahirkan generasi madani serta membina peradaban bangsa yang hebat dan unggul. Jadi kesimpulan kepada konsep idea masyarakat madani pemangkin insani, iaitu bertajuk guru insani pemangkin madani, dapat dilihat guru adalah ejen kepada masyarakat madani, iaitu dalam madani konsep di sini adalah ketertiban, kesusilaan, akhlak serta adab. Jadi itu adalah konsep secara keseluruhannya. Jadi kepada peranan-peranan yang telah diberikan, sebanyak 6 peranan yang diberikan, kita dapat lihat guru sebagai penggerak kepada masyarakat yang bertanggungjawab, beradab. Itu saja untuk konsep dan peranan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Siti Abita ini binti Abdullah akan meneruskan lagi perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan cabaran dan isu seorang guru hadapilah. Okey, pertama adalah kekurangan kemahiran guru dalam teknologi media dan komunikasi. Okey, seperti yang kita sedia maklum bahawa dahulu, beberapa tahun yang dahulu, kita digemparkan dengan penularan wabak COVID-19 yang
membuat kita ni kena belajar dalam keadaan online atau dalam talian. Okey, kalau kita tahu seorang guru yang mengajar di sekolah, tidak semua antara mereka yang tahu macam mana nak guna teknologi sekarang. Contohnya WhatsApp, okay, of course semua orang ada. Macam Google Meet, Google Drive, Google Classroom, Zoom, itu tak semua cikgu tahu sebab faktor umur, faktor diorang dah terbiasa dengan pembelajaran bersemuka. Okay. Jadi dekat situ kita boleh nampak yang guru ni hadapi satu isu di mana mereka perlu belajar banyak benda, banyak tentang perkara yang baru. Okey, macam mana kita nak atasi dia? Okey, cara atasinya adalah yang pertama, kita masuk dulu teknologi. Okey, teknologi ni dia bukan sahaja meningkatkan kualiti PDP, tapi dia juga memenuhi pelbagai keperluan dan minat pelajar. Okey, sekarang kalau kita tengok budak ataupun student kita sendiri, mereka kurang berminat kalau belajar bersemuka tanpa ada benda baru untuk mereka belajar tau. Macam contoh, dulu tak ada video, sekarang kalau ada video dia terus macam, oh cikgu, okey hari ni kita nak main, kita nak tengok video upiping, kita nak tengok video nyanyi. Okey. Cara atasi yang pertama adalah mengikuti program latihan dan kursus perkhidmatan. Yang kedua, mewujudkan persekitaran pembelajaran TMK di mana kita ada makmal komputer, sesetengah sekolah ada makmal komputer, dan cikgu haruslah menggunakan kerap lah bilik tu untuk seorang cikgu ni menguasai TMK dengan lebih baik. Yang ketiga adalah pendedahan pelbagai alatan dan bahan mengenai TMK. Macam mana kita nak lalui pendedahan ni? Melalui program latihan dan kursus perkhidmatan itu tadilah. Okey, seterusnya, guru juga digalakkan mengintegrasikan ICT pada setiap PDP. Maksudnya kalau subjek seni, yang pertama kita ada sesi untuk 5 minit awal tu lah, di mana kita boleh tunjuk video, kita boleh main dulu menggunakan teknologi sekarang. Yang kedua adalah sikap guru dan pelajar mestilah positif dan bersedia untuk berubah. Kiranya tak stuck untuk satu perkara sahaja. Bukan kita kena bersedia untuk mengubah dari segi semua benda lah, dari segi cara kita belajar, cara kita mengajar. Okey, yang ketiga adalah sikap guru dan pelajar. Sama saja. Yang keempat adalah memastikan pelajar tidak hilang semangat untuk menimba ilmu dan guru juga tidak hilang semangat untuk menyampaikan ilmu. Kiranya kat sini kita tengok sekiranya saya sendiri masa praktikum, kalau kita buat satu benda tu dan budak tu macam happy dan semangat dia ada, jadi kita pun terus macam, kita kena buat lagi baik. Cikgu pun akan semangat juga, dan cikgu pun takkan mudah jatuh lah. Maksudnya kat situ lah. Okay. So kiranya TMK ni, teknologi media dan komunikasi ni sangatlah membantu untuk menarik minat student tu sendiri kalau kita kuasai lah. Okay, seterusnya, ini adalah contoh teknologi abad ke-21. Yang pertama adalah papan interaktif atau smartboard. Ini adalah alat bantuan mengajar yang membolehkan guru dan pelajar untuk berinteraksi dengan bahan pengajaran yang dipaparkan di skrin menggunakan pen digital atau jari sahaja. Ini juga dapat menyokong aktiviti seperti kuis, permainan, simulasi, animasi dan video yang dapat menarik minat dan motivasi pelajar. Yang seterusnya adalah realiti maya ataupun virtual reality, di mana realiti maya ni adalah teknologi mencipta persekitaran maya yang imersif dan simulatif melalui peranti khas seperti Google atau sarung tangan. Realiti maya pula dapat memberikan pengalaman atau pembelajaran yang lebih mendalam, menyeronokkan dan bermakna kepada pelajar. Maksudnya pelajar itu rasa sendiri apa yang tajuk kita pada hari itu. Okey, seterusnya,
Okey, seterusnya adalah isu kedua, iaitu seorang guru perlu mengajar banyak subjek subjek yang banyak. Okey, sekarang kita tahu yang kekurangan calon guru di IPG, Institut Pendidikan Guru, selain daripada ketidakpadanan option, tertentu dengan kekosongan semasa. Contohnya sekarang kalau kita tengok guru PSV lah, saya tahu guru PSV ni dia tak banyak kekosongan sebab mungkin sebab dia bukan subjek major di sekolah, dan subjek yang orang kata biasa, subjek sampingan, subjek minor sahaja. Dan cikgu yang mengajarnya, bagi dia orang, cikgu English pun boleh ajar, cikgu BM pun boleh ajar, tapi sebenarnya tidak sebenarnya, sebab masing-masing ada aktiviti yang perlu kita kuasai. Okey, yang seterusnya adalah mengajar subjek yang bukan option ataupun bidang terjun. Sebab kita tahu walaupun dekat IPG kita study option BM atau TESA, nanti posting tak semestinya kita akan dapat BM ataupun TESA sepenuhnya. Kita mungkin akan dapat sains, kita akan dapat English, kita akan dapat PSV, matematik. Okey, kenapa saya kata macam ni? Sebab kalau kita mengajar subjek yang bukan option kita tidak mempunyai ilmu asas tentang itu. Contoh saya guru PSV, tiba-tiba saya dapat BM ataupun BM lah, katakan BM dia tak boleh ajar benda yang macam kita cakap biasa. Dia ada kosakata, dia ada kata ganti nama apa semua tu, dan itu adalah kita kena kuasai. Dan sepatutnya guru option itulah yang kena mengajar sendiri ilmu asas tersebut. Okey, seterusnya. Okey, cara mengatasinya adalah yang pertama adalah pihak Kementerian Pendidikan Malaysia diperlu memberikan lebih banyak peluang terhadap pengambilan pelajar IPG bagi subjek yang berkepentingan. Contohnya subjek yang penting seperti matematik, sains, semua subjek penting. Cumanya perbanyakkan pengambilan yang subjek major di sekolah. Yang seterusnya adalah bagi memenuhi sistem baru, guru perlu mengetahui lebih banyak daripada mata pelajaran. Mereka perlu memperolehi semua kemahiran teknikal dan pedagogi. Okey, macam yang kita buat sekarang, walaupun kita ambil subjek TESOL, kita pun ada juga ambil subjek minor macam PSV, ada yang ambil subjek teater, ada yang ambil subjek BM. Okay, itu semua adalah untuk memenuhi sistem baru lah, untuk seorang guru, bakal guru dia mengetahui dan mengambil kira banyak perkara tentang salah satu subjek yang akan diajar di sekolah. Okay, itu saja bagi saya. Terima kasih. Baiklah, kita sambung pada isu yang seterusnya, iaitu isu yang ketiga, pengaruh media sosial kepada murid-murid. Poin yang pertama adalah dari segi pemeziran masa. Yang kedua adalah kurang beradab apabila bersama dengan guru kerana mereka terdedah perkara-perkara yang terdapat dalam media sosial yang kita ketahui tidak semuanya adalah perkara yang baik. Yang ketiga adalah mudah terpengaruh dengan perkara yang tular di media sosial. Baiklah, secara umumnya media sosial ni seperti yang kita tahu sering digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya oleh pendidik juga, kemudian pelajar. Umumnya golongan pendidik sama ada pada peringkat sekolah rendah atau institut pengajian tinggi iaitu IPT menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, TikTok, Telegram, Instagram dan bermacam-macam lagi dengan cara untuk berkongsi ilmu, bagi ilmu tambahan seperti panduan belajar atau nota tutorial secara ringkas. Ia ternyata membantu pelajar kerana boleh ditonton secara berkali-kali. Okay, namun dari segi itu, golongan pendidik masih perlu mengawal keterujaan mereka terhadap media sosial sebegini. Misalnya, tidak manis untuk berkongsi proses pengajaran mereka secara langsung di medium tersebut. Perkara sebegini tidak wajar terjadi kerana boleh mengundang pelbagai reaksi masyarakat yang negatif, terutamanya dalam kalangan ibu bapa kita sendiri. Okey. Melihat kepada poin itu tadi, perlakuan itu adalah sesuatu tindakan yang tidak profesional. Malah dalam beberapa hal boleh mengganggu fokus tanpa mengajar.
tenaga pengajar itu sendiri. Mereka kelihatan lebih mahu menonjol dalam kalangan netizen dan tidak sebaliknya kepada pelajar. Jadi guru-guru ni kadang-kadang mereka menyalahgunakan media sosial tersebut. Kemudian pelajar-pelajar kita akan meniru aksi daripada guru itu sendiri. Okay. Malah hal itu turut mendapat respon daripada Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan iaitu NUTP, Aminuddin Awang, yang menegaskan penggunaan media sosial seperti TikTok hanyalah sekadar memuatnai isi kandungan ringkas dan padat sebagai pengukuhan murid dan bukan dengan menyiarkannya secara langsung dengan mencari populariti sambil menunjukkan kesungguhan dalam mengajar itu sendiri. Teguran itu sangatlah tepat kerana amatlah tidak beretika untuk mempertontonkan proses pengajaran itu sendiri. Hal sama turut ditekankan netizen yang melihat perkongsian sebegitu seakan-akan lebih cenderung untuk meraih populariti itu sendiri. Kita akui media sosial memiliki manfaat di kebaikannya sendiri. Namun tanpa kawalan kendiri yang baik, ia hanya akan membawa keburukan. Justru sebagai tenaga pengajar, betulkan niat dan jangan ulangi kesalahan sama. Kerana murid-murid ni sering melihat tingkah laku guru itu sendiri. Cara mereka mengaplikasikan media sosial ni dalam sesi pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Jadi kita perlu elakkan perkara sedemikian berlaku kepada murid-murid kita. Mari kita lihat cara mengatasinya pula. Yang pertama, guru mestilah mengawal penggunaan TMK dengan lebih ketat semasa menggunakannya. Contohnya, jika guru menggunakan teknologi maklumat komunikasi ni di makmal komputer, kita perlu mengawasi apakah murid-murid lakukan terhadap media sosial, sama ada mereka merujuk kepada aktiviti yang ingin dilaksanakan ataupun mereka merujuk kepada YouTube, WhatsApp, bermain Instagram, game dan macam-macam lagi. Okay, seterusnya, menjaga emosi murid dengan memberi layanan yang sama rata tanpa mengira usia, miskin, kaya dan juga keupayaan murid tersebut. Contohnya, kita sebagai guru, kita tak boleh lihat murid tersebut, kita tak boleh layan sama ada mereka ni ada golongan yang miskin, kaya, pandai dan cerdik. Malah kita perlu melayani mereka sama rata. Kerana kita tidak mahu murid-murid berfikir kita ini akan bersikap bias terhadap mereka itu sendiri. Okey, poin yang ketiga, menekankan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, tolong menolong, penyayang serta menjadi role model yang sangat baik kepada murid-murid. Contohnya, apabila guru itu sendiri melakukan perkara yang baik, kemudian pelajar tersebut akan meniru, akan mencontohi tingkah laku guru itu sendiri. Jadi kita sebagai guru perlu menunjukkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, tolong menolong. Jadi apabila mereka melihat guru bersikap demikian, mereka juga akan cenderung untuk melakukan kebaikan itu juga. Okey, seterusnya, guru juga berperanan menyediakan pengajaran yang bermakna, membimbing dan mentarbiah anak bangsa sehingga mencapai maqasid pendidikan dan karamah insaniah dengan melalui pembudayaan ilmu. Seterusnya, mari kita lihat pada isu yang keempat, guru kurang membuat persediaan awal sebelum sesi PDP. Okey, guru tidak menyediakan hari PH sebelum sesi PDP untuk menentukan aktiviti yang sesuai untuk dilakukan. Isu seterusnya adalah pemilihan BBM yang juga tidak dapat diselaraskan dengan kesesuaian umur, kebolehan dan juga minat murid. Dan yang ketiga adalah memudahkan sesi PDP berjalan dengan lancar, tidak dapat menarik perhatian murid sewaktu di dalam kelas. Okey. Mari kita lihat cara mengatasinya. Pertama sekali, kesediaan guru dari aspek kemahiran sangat mempengaruhi dalam pengamalan dan pengaplikasian polisi-polisi pendidikan dalam sesi PDP mereka. Kemahiran yang dipikul oleh seseorang guru itu adalah sangat penting dalam kesediaan diri dalam semua aspek untuk beralih ke arah pendidikan yang lebih bermanfaat. Kita sebagai guru, kita tak boleh ambil kira sesuatu subjek itu adalah perkara yang susah, tetapi kita perlu mengambil perkara itu sebagai cabaran untuk diri kita sendiri, kemudian kita dapat mengaplikasikannya di dalam kelas. Jadi kesediaan guru itu adalah perkara yang paling utama kita perlu tekankan. Kesediaan dan sikap guru terhadap peredaran baru amat signifikan dalam menunjukkan kejayaan sesuatu pembaharuan atau reformasi dalam bidang pendidikan. Okey, seterusnya,
Guru Madani abad ke-21 bukan sahaja memiliki ilmu pengetahuan dan kemahiran pedagogi yang sangat tinggi, tetapi juga mempunyai nilai-nilai moral dan juga sosial yang sejajar dengan falsafah pendidikan negara. Selain daripada itu, guru juga merupakan ejen penyampai sesuatu kurikulum, maka kesediaan guru perlulah seiring dengan sesuatu perubahan bagi memastikan pendidikan yang dinamik baik untuk mencapai objektifnya itu tersendiri. Oleh itu, guru perlulah membuat persediaan awal dalam menghasilkan BBM, iaitu bahan bantu mengajar yang sangat pelbagai bersesuaian dengan objektif pembelajaran. Kesimpulannya, guru memainkan peranan yang sangat besar untuk mendidik dan mengajar generasi baharu supaya jiwa mereka diisi dengan aspirasi Malaysia Madani bagi meneruskan keharmonian rakyat dan memacu kemajuan negara pada masa depan. Bermakna, guru perlu menjadi individu yang memiliki sifat insani, iaitu sentiasa berusaha memberi inspirasi dan motivasi kepada murid dalam pembelajaran dan mendorong murid untuk mencapai matlamat akademik dan juga cita-cita mereka. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.